Hai semua, kita bertemu lagi dalam video kali ini. Terima kasih kepada yang menyokong channel ini. Saya lihat semakin ramai yang subscribe channel ini. Terima kasih buat anda. Tapi kalau yang belum, tekan butang loceng supaya video saya sentiasa muncul di notifikasi anda. Hari ini saya nak sebut berkenaan dengan LPPSA. Setiap orang dia dah tahu dah bahawa LPPSA ni ada banyak kebaikan, dan saya pun ada buat video sebelum ni perbandingan LPPSA dengan bank. Yang cuma kali ini saya nak sebutkan bukan tentang kebaikan tapi tentang keburukan LPPSA. Apabila kita membeli rumah ni, tujuan kita untuk beli rumah tu sangat-sangat berbeza. Kalau saya, tujuan saya beli adalah untuk pelaburan. Rumah yang saya duduk tu hanya satu sahaja. Saya duduk dan yang lain saya buatkan pelaburan, sama ada saya sewakan ataupun saya beli dan terus saya jual. Jadi bagi orang yang nak buat pelaburan hartanah ni, LPSA bukanlah pilihan yang tepat. Maksudnya macam mana? Orang yang nak buat pelaburan ini, dia akan beli banyak buah rumah. Kalau dia nak beli banyak buah rumah, kalau dah mula dengan LPSA, dia tak boleh beli banyak rumah. Dia hanya boleh beli satu atau dua rumah. Sedangkan target kita ni nak beli sekurang-kurangnya 3 buah rumah sepanjang kita berkhidmat dengan kerajaan. Dan 3 buah rumah itu pula bukanlah rumah itu sahaja. Maksud saya, sepanjang kita berkhidmat ini tadi, kita pada awalnya mungkin kita beli 3, jual 1, beli, jual, beli, jual, beli. Mungkin setelah kita habis perkhidmatan kerajaan tadi, kita dah ada 10 ataupun 15 kali kita jual beli rumah. Sepatutnya macam tu. Itu baru namanya pelaburan. Sepatutnya rumah pertama tadi dekat bank mungkin kita boleh ambil 100% loan, rumah kedua 90% dia punya margin, kemudian kita dapat LPPSA 100%. So kita dah ada 3 buah rumah. Kalau kita benar-benar nak buat pelaburan, pastikan rumah pertama yang kita beli itu bukanlah rumah idaman kita. Kalau saya bayangkan rumah idaman macam mana? Oh, saya nak banglo, saya nak ada baru bilik, 8 bilik kalau boleh. Ada dua tingkat, kemudian ada kolam renang, kemudian ada pondok jaga lagi. Itu rumah idaman lah. Tapi sekarang ni disebabkan untuk pelaburan, kita bukan nak bermewahan terlebih dahulu. Kita beli rumah yang biasa-biasa sahaja. Kita nak colong kirakan bagi anda. Contohlah kerja kerajaan gaji 5,000 termasuk allowance. Sebabnya bila kita hantar ke LPPSA, dia tak tengok dah komitmen kita yang lain. Dia akan tengok gaji kasar kita. Tapi janganlah terlalu banyak sangat potongan angkasa kat situ. Bila dah ada potongan angkasa, tapi kita masih lagi berada di sini, potongan dah sampai ke angkasa. Jangan macam tu tuan-tuan. Jangan buat personal loan banyak. Walaupun kalau kita kerja kerajaan ni boleh buat personal loan dan senang diluluskan oleh pihak bank, tapi jangan kita elakkan personal loan. Jadinya contohlah gaji 5,000, kita boleh beli rumah yang berharga 580,000. Jadi kita jangan santak sampai habis. Beli rumah yang kecil-kecil dahulu tuan-tuan, tolonglah. Rumah pertama ambil yang 200,000, rumah kedua 200,000, ambil rumah ketiga ini dalam 300,000. Bila kita nak beli ni, kita dah ada planning. Rumah pertama ni nak buat apa? Aku nak beli, kemudian aku nak jual ataupun aku nak sewakan. Kena ada planning lah. Kalau tak ada planning, korang akan cakap saya ni mengarut. Alah, macam mana nak bayar ni? Bayaran ini saja dah mencecah. Jadi tak boleh nak rolling. Sebab itu kita kena planning baik-baik. Bila kita dah ada planning, satu nak buat apa, rumah kedua nak buat apa, rumah ketiga nak buat apa, insya-Allah menjadi tuan-tuan. Kalau nak buat pelaburan hartanah, jangan ambil LPSA bagi rumah pertama. Kalau nak ambil LPPSA bagi rumah ketiga. Dan kalau korang pula ada isteri yang bekerja kerajaan juga, buat repeat the process. Bagi tahu ayang, jom kita cari rumah, kita planning 3 buah rumah juga. Ambil dengan bank, rumah yang biasa-biasa, rumah kedua, rumah yang biasa-biasa, rumah yang ketiga pun biasa-biasa kalau boleh. Jadi sekarang ni dalam sisi keluarga kita dah ada 6 buah rumah. Jadi adalah orang cakap engkau ni kapitalis, menindas orang yang susah. Tidak, kita adalah golongan yang mengambil peluang di mana peluang itu tidak diambil oleh orang lain. Kalau saya lah, itu pandangan saya kan, sebab banyak saja rumah yang tak terjual sekarang ni. Jadi kita tolong belilah, bukannya kita tolong buat apa. Macam rumah-rumah yang nak kena lelong, kalau tuan-tuan lihat, cari rumah lelong dekat laman lelong ni, bukan lelong.my, cari dekat lelong tips ataupun macam-macam lah. Rumah-rumah yang nak dilelong terlalu banyak. Kalau kita yang tak beli, siapa nak beli lagi? Kalau harga dia semakin turun, tuan rumah tadi rugi kan. Jadinya kita bantu tuan rumah tadi. Sebabnya bila kita beli rumah lelong tadi, rumah tu dilelong 200,000 tapi hutang bank hanya 50,000 tadi, 150,000 akan dipulangkan kepada tuan rumah tadi. Tak keuntung. Tapi kalau harga tu makin turun sampai 50,000, sedangkan hutang dekat bank tu 50,000, yang untung siapa? Kita untung, tapi tuan rumah tadi rugi. Sebenarnya kita beli rumah lelong tadi, sebenarnya kita sedang menolong orang lain. Sekiranya kita beli harga tadi melebihi harga baki yang ada di
dalam bank. Itu yang pertama untuk pelaburan hartanah. Jangan pilih LPPSA untuk rumah pertama. Pastikan rumah ketiga, baru kita ambil LPPSA. Okey, kedua, orang yang bekerja kerajaan ni, kemudian dia berhenti kerja sebab langit tak selalunya cerah. Mungkin dia ada sebab lah untuk dia mengapa dia berhenti kerja, ataupun mungkin dia dah rasa tak seronok nak kerja sendiri ke apa. Wallahualam. Dia orang ni terpaksa menyelesaikan bayaran rumah tadi dalam tempoh lebih kurang 60 hari. Kalau dia tak dapat settlekan, dia kena start membayar berapa? Dengan 7%. Biasanya 4% kan kalau LPPSA ni. Bila dia berhenti, dia kena bayar 7%. Tonton bayangkan berapa bezanya tu, berapa banyak. Contohlah harga rumah RM200,000 yang bulanannya hanyalah RM859 sahaja. Setelah ditambah 3% lagi jadi 7%, dia kena bayar setiap bulan sebanyak RM1,197. Berapa bezanya tu tuan-tuan? Beza daripada yang awal dengan yang 7% ini RM338. Pertambahannya banyak tu tuan-tuan. Hampir 100% kenaikan kadar keuntungan itu. Sangat-sangat banyak. Itulah. Jadi apa yang perlu kita buat kalau orang ni tadi dah berhenti, dia kena cari juga kerja lain dan mungkin nak buat loan bank. Nak buat loan bank macam mana? Si dah berhenti kerja, susahlah nak buat loan bank. Sebab itu kita tengok banyak juga rumah LPPSA ini dilelong. Sebenarnya kes ni macam itulah. Tuan rumah tadi dah tak mampu nak bayar sebab bayaran dia terlalu tinggi. Ketiga, benda yang tak seronok dalam LPPSA ni adalah dia punya takaful MRTT tu tadi. Berapa banyak tuan-tuan? Sebab kadang-kadang bila kita start kerja tu, kita tak terasa nak beli lagi. Kita tak tahu lagi mana kita nak duduk. Kita menyewa lah dahulu. Jaranglah kita dapat kerja, kita terus beli rumah. Biasanya kita akan menyewa dahulu. Kita dah rasa stabil sedikit, dah okey. Barulah kita nak melangkah untuk membeli rumah. Kan kadang-kadang kita nak beli rumah tu bukan umur 30 tahun, umur 40 tahun baru kita terlintas nak beli. Bukannya kita tak nak, tapi itulah keadaan bersesuaian ketika umur 40 tahun. Jadi tuan-tuan tahu ke berapa MRTT-nya? Contohlah orang yang berumur 55 tahun nak beli rumah 200,000, MRTT yang dikenakan adalah 206,000. So jumlah yang dia kena bayar untuk rumah tu tadi adalah 400,000. Bayangkan melampau-lampau melebihi harga rumah itu sendiri. Baik kita beli satu lagi rumah lain daripada kita bayar untuk tu. Tapi itulah, orang kerajaan jarang ada simpanan. So dia mengharapkan LPPSA 100%. Kita tak boleh buat apalah. Kalau tak ada simpanan tu memang tak boleh nak tolong lah kan. Okey, yang keempat. Katakanlah ini cuma hipotesis. Kalaulah rate yang sekarang ini yang bank tawarkan di bawah 4%, bawah 3% pun ada. Ya, ada yang dapat 2.95, ada yang mungkin dapat 3.1, 3.0. Kalaulah rate ini berterusan selama 30 tahun sehinggalah orang ini habis bayar dah, maka orang yang buat loan di bank itu adalah lebih untung berbanding dengan orang yang buat LPPSA. Okey, saya rasa itu sahaja kot. Saya pun dah tak fikir dah apa lagi poin saya nak sebut. Poin yang kelima saya tak jumpa. Kalau anda ada apa-apa poin lagi tentang keburukan LPPSA, anda boleh tuliskan di ruangan komen. Saya nak anda buat penilaian tentang apa yang saya sebutkan. Adakah benda itu suatu kenyataan, suatu benda yang benar, ataupun benda itu hanya sebuah ilusi ataupun hanya sebuah komen yang tidak ada asas. Anda boleh fikirkan sendiri dan anda boleh tulis di ruangan komen. Okey, terima kasih kerana menonton video saya sehingga habis. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye.